Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So, untuk topik yang terakhir sebenarnya dalam repetition, kita dah sampai kepada control structure yang terakhir. Repetition sentinel control. Dan lepas repetition ni dah habis, kita akan ada dua lagi subtopik, iaitu method dan juga array. Kita tengok dulu sentinel. Kalau types of repetition, ada dua, counter control and sentinel control. So ini adalah sentinel control. Okay, kalau buku Java tu muka surat 39. Okay, apa itu sentinel control? Sentinel control repetition, which is number of loop, is not known. Kita tak tahu berapa kali kita nak loop. 10 kali ke 5 kali ke kita tak tahu. Tapi kalau counter control kita nampak. And then the loop will stop when sentinel value is reached. Sentinel value is reached. Apa itu sentinel value? Sentinel value dia adalah special value such as 0, -1, 999, y, n. Kalau awak nampak dekat situ y dengan n tu dia ada single quote. Saya takut tak buka mic mampus. Okay. Dia ada single quote ni. Single quote ini bermaksud dia adalah karakter. Okay, dia adalah karakter. So kalau karakter, single quote. Kita tengok satu contoh sahaja. Tengok contoh example 1 Okay, kalau Azam Leila nak tanya boleh je tanya direct Rasa kekok pula macam dah lama sangat kan. Okay, example 1. Create a program to calculate total of mark entered by user until the user key in -1. So, apa sentinel value dekat sini? Waalaikumsalam. Ya Allah. Terima kasih data. Ya Allah, saya macam mimpi. Betul ke ni? Terima kasih data. Elok-elok. Okay. Kita teruskan. Okay. Nak tengok depan boleh? Nak masuk mic boleh, tak kisah. Okay. Sebab sama je. Ya, berdebar pula rasa. Sebab macam unexpected. Macam dia betul datang kan. Okay. Terima kasih. Okay. So yang mic yang risau sama je. Depan ke mic ke sama je. Tak ada beza. Okay. Terima kasih. Yang penting masuk kelas. So -1 ini dia adalah sentinel value. Inilah dia yang kita katakan sentinel value, iaitu bila kita masuk je sentinel value ni, special value ni looping itu akan stop. Looping tu akan stop. Okay. So apa yang membezakan dia, input kita nak calculate, biasanya kita akan cari output dulu kan. Kita akan cari input, proses, output. Okay, output dekat dalam soalan ni adalah kita nak cari total of mark. Dan macam biasa, saya mesti minta ambil variable yang paling simple. Ambil total je. So output kita adalah total. Proses ini bergantung kepada soalan. Kalau dia repetition, kita akan buat dalam proses repetition lah. Iaitu ada I, C dan juga U. Mesti ada benda ni. Proses mesti ada initial, condition, updating. Input. Kalau tengok kat sini apa yang dia kena masukkan adalah mark. Sebab dia nak kumpul total mark, so dia kena masukkan mark. Input mark. Okay, proses dia, ini cara penulisan dia, read mark. Yang penting ada ni, repeat until user enter -1. Panas sikit lah kat sini, tambah awak baru sampai kan. Boleh kuatkan lagi ke aircon tu? Itu macam paling maksimum dah. Okay, sambung. So output kita total. Okay. Untuk exercise 8 ni saya tidak akan fokuskan kepada problem analysis. Boleh je tengok contoh-contoh yang ada. Saya akan fokuskan kepada pseudocode, flowchart dan juga coding. Okay, untuk pseudocode, yang pentingnya adalah kita kena kenal pasti di manakah kedudukan ICU, initial condition updating.
Okey, paling senang kita nak kenal adalah condition sebab ada perkataan why. So ini adalah condition. Kemudian kita nak kenal lagi updating. Dia akan berada sebelum NY. Sebelum NY ke atas dia mesti updating. So ini adalah updating. Kalau awak tengok updating dia adalah input. Itu perbezaan dia. Kalau sebelum ni tambah satu kan. Tapi bila sentinel input itu adalah updating. Dan macam mana nak kenal input yang diberikan itu updating ataupun input biasa, tengok kedudukan NY ni. Kalau NY berada selepas input ni, maksudnya ini adalah updating. Itu je nak kenal. Dia sepasang ni sebelum itu mesti adalah updating. Kemudian initial, kalau kita nampak dekat sini, ini condition kita mark, updating kita mark, for sure kita punya initial pun mesti mark. Jadi kita boleh nampak bahawa kita punya initial value pun adalah mark, adalah input. So initial dengan updating ni benda yang sama. Dua-dua adalah input. Ya Assalamualaikum, ya Allah, bahagianya. Kasih datang ya Allah. Seronok juga duduk kat sini ya. Alah tak payah macam dah tak nampak. Harap lebih ceria lah lepas ni. Alhamdulillah. Okey. Seronok pula ya. Okey. Ambil duduk depan ni supaya ngam-ngam. Dua-dua main sini. Jauh sangat tu. Supaya ngam-ngam. Macam tu. Awak cantik dah duduk situ tadi. Tak apa, boleh je, nampak ke tak? Ambil kat sini. Awak cantik dah kat situ supaya nampak pairing dia. Ngam lah tu. Kalau situ hujung sangat kan. Okey, boleh. Okey, bagi Amir tarik nafas dulu. Okey, lega dapat ambil parcel lah. Okey. Kita tunggu Amir dulu dengan kawannya. Hilang mengah lagi. Okey, muka surat berapa? 39. Okey, macam tak puas tengok. Takut nanti minggu depan lain pula jadi kan. Kali ni kena tengok puas-puas lagi. Okey. So itu yang kita nak kenal lah, initial condition updating. Okey, message pula. Okay. Kita tengok pula macam mana penulisan flowchart. Okay, untuk flowchart, okay, boleh selesa tak? Sopannya kan, cakapmu pelan-pelan. Ya Allah, bagus ni, sejak-sejak kuarantin ni sopan. Cakapmu pelan-pelan. Abang, rupanya di realitinya sopan. Di alam maya tu ganas sikit. Tak apalah, itulah tempat meluah lah. Okey, kita sambung flowchart. Okay, kalau yang dalam ni pun nak tanya, boleh ya. Kalau ada siapa nak tanya dekat dalam Google Meet, boleh tanya. Buka komen dulu tadi. Azam tak mandi. Memandai je Azam tak mandi kan. Waalaikumsalam Media, sama-sama Media. Okey, baik, terima kasih. Ya sure. Azam. Cari apa tu? Ikutkan sanitize tu cleaner yang buat. Bukan kita. Anggaplah dah sanitize. Semua kita, pasal masuk tu budak sanitize, kita sanitize. Tak ada kena spray yang pam-pam-pam tu kan. Sepatutnya buat lepas habis sesi, sepatutnya cleaner akan buat. Tapi tak tahulah tu. Setakat yang kita boleh buat, yang penting sanitize tu. Okay, selamat. Azam jangan manja-manja, malu dia. Aduh, sabar je lah kau. Macam dia anak tiri kat Allah, janganlah. Kami pulau dari tadi, Allah Akbar. Janganlah, cik. Dia sayang semua.
Yang di pulau, yang di darat semua Maiden sayang. Okay, kita sambung ya. Okay, insyaAllah ada rezeki minggu depan kita jumpa lagi. Okay, kita sambung. Okay, terus hilang fokus kan. Okay, dalam flowchart, okay, macam biasalah kalau total, kalau start dengan stop bentuk capsule ataupun kita panggil terminal, initialize bentuk rectangle, apa saja yang bentuk formula, kalau kita nak cam dia ada equal ni, dia mesti dalam bentuk rectangle. Kemudian input, input ini yang initial tadi, I. Input itu I, itu yang kena alert. Sebelum ni input bukan I, tapi input yang ini adalah I. Yang ini adalah dia punya condition dan biasanya saya akan minta pelajar untuk tulis Y. Okay. Lepas tu kita ada accumulator. So benda ini kita panggil dia adalah accumulate. Accumulator. Accumulate. So kalau Maiden sebut accumulate, maksud dia kita nak summing a group of numbers, nak total up some value. Okay, so masuk dalam ni. Kemudian input ini adalah updating. Bila updating for sure dia akan jump naik ke atas. Menggigil tangan saya. Okay, jump naik ke atas. Sama kita semua gigil. Okay. So dan yang penting bila dah naik atas tu jangan ada apa-apa lagi kat bawah ni. Tak ada. Okay, dan bila dia false baru kita print total. Okay. So itu pseudocode dan juga flowchart. Sekejap lagi kita akan run coding ya. Jadi untuk example yang seterusnya, Maiden tak tunjuklah hari ni di sini. Untuk dash checking pun Maiden tak tunjuk. Habis tu apa yang nak tunjuk? Semua tak tunjuk kan. Okay, tak apa. Kita fokus pada pseudocode. Pseudocode dululah kot. Okay, pseudocode dulu. Lepas pseudocode kita buat dash checking ni. Tapi kita terus pergi kepada exercise 8. Contoh-contoh ni boleh tengok sendiri nanti. Kalau ada tak faham boleh bagi tahu. Saya nak terus pergi kepada exercise 8. Kita akan start dengan soalan nombor 1. Okay, exercise 8 soalan nombor 1. First kali, bila baca soalan tu kita kena tahu dia punya control structure. Kalau macam soalan ni kita tahulah sebab dia duduk selepas topik repetition. So for sure dia repetition. Okay. Caranya bila kita baca soalan dalam exam dia tak cakap repetition ke sentinel ke, dia tak cakap. Kita kena identify sendiri. So bila you nampak dekat sini, ada sentinel value -1. -1 ni dia adalah sentinel value. Kenapa dia sentinel value? Sebab the process will continue until the user enter -1. Maksudnya bila masuk je -1 ni, kita akan stop. So inilah nama dia repetition sentinel control. Bila dah tahu dia sentinel, kita kena cari initial condition updating. Dan kita kena ingat initial dengan updating ni biasanya adalah input ataupun read. Okay. Kita tengok lagi dekat dalam soalan ni apa yang dia nak check. The program will accept list of product price. Accept ni maksudnya input. So input kita ada product price. Saya tulis price saja. Cari variable yang simple. For user and calculate total price. So output yang kita nak cari ini adalah total price. So apa conditionnya? Condition dia yang sentinel control ni. Iaitu selagi price tak sama -1. Okay, macam tu cara nak tentukan. So updating dia apa? Updating dia sama dengan initial. Iaitu price. Read price. Itu je yang susah kita nak tentukan. Boleh tak? Ke lagi susah nak faham pula bila depan-depan? Boleh. Okay. Okay. Alright, so saya terus pergi masuk dekat Google Drive ni. Uish, dah ada yang tulis, Masya Allah. Function betul lah. Terkejut saya. Function betul, terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya nak buat apa tak tahu dah. Okay, kita buat pseudocode . Saya tak fokus kepada problem analysis. Ni saya dah ubah tajuk-tajuk dia. Masya Allah, ada yang tukang buat dah. Okay, buatlah. Buat terus. Thank you.
Thank you, buat terus. Okay, tak apa. IPO tu biar je kat situ. Okay, proceed dengan pseudocode. Jak nak apa? Oh. boleh. Oi, laju. Saya pun tak tahu nak ajar apa dah ni. Okay, teruskan. Awak pun cuba buat. Saya fokus kepada pseudocode Okay, read price betul. Read price ini saya label dulu ya dekat belakang. Read price ini saya buat komen lah. Ini adalah initial value. Okay, initial value. Selalu bila semua online tak ada pula rancak macam ni. Mana-mana rancak kan. Okay, hari ni fight betul lah. Okay. Semangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasihlah bersemangat. Saya besarkan sikit Okay. Lepas tu follow by siapa ni? Pandainya dia. Y price betul. Okay, not equal. Saya akan ambil simbol not equal sayang. Saya akan bantu awak. Character not equal. Macam tak ada je ni. Okay. Kenapa duduk kat situ pula dah? Okay, not equal 1. Betul. Besar lagi dah tulisan. Okay, ini adalah dia punya condition. Okay, dan Y kita letak dalam bracket condition letak dalam bracket sebaik-baiknya. Okay, dan Y ni W huruf kecil. Tapi kalau dalam penulisan terbuat huruf besar, jangan nampak ketara sangat besar dia tu, sepatutnya huruf kecil lah sebab dia efek. Kalau tak boleh run coding, consider benda tu salah. Okay. Seterusnya. Okay, betul. Okay, bila dah masuk price, apa kita nak buat dengan price tu? Ya sayang, betul. Price tu kita nak simpan. Senang betul lah, cakap je timbul, cakap je muncul. Okay, total equal. Dia kena faham step. Yang ini kita masuk price. Lepas tu kita check price tu sama tak dengan negatif 1. Lepas kita dah check, kita nak simpan price tu dekat dalam variable total. Okay, kalau nak guna total boleh, nak guna total price pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting variable consistent. Okay, so macam mana nak accumulate? Okay, untuk problem analysis, betul ya, terima kasih, pandai. Dan bukan cara ini sahaja ya, ada lagi cara lain penulisan untuk problem analysis. Tapi saya ambil yang ini dululah, betul. Silap pula. Ini betul dah semak. Okay, macam mana nak accumulate? Total price equal total price tambah price. Total price tambah price. Ini kena ingat. Dan bila ada accumulator ni, kita kena initialize dia dekat atas. Initialize kat sini. Yang dah tulis tadi terlepas. Initialize kat sini. Total price equal 0. Mesti kena ada. Yang ini untuk accumulate. Mesti kena ada ni. Equal 0. Kalau tak, dia tak boleh simpan. Okay, bagus. Ini adalah updating. Pandai sayang. Okay, very good. Pandai. Okay, and yeah, perfect. Okay, stop. Print. Ya Allah, lagi pandai pada saya. Saya suruh stop dah. Okay, print total. Ya, pandai. Betul. Ada silap sikit. Siapa nampak silap dia? Pandai sayang, total. Total huruf besar. Okay, yang tu kena konsisten. Okay, betul, bagus. Untuk bagus sayang, pandai. Ya sayang, apa dia? Saya sebenarnya tak faham lagi tau yang accumulate tu yang kena sama dengan kosong. Tiap kali ada formula dia kena sama dengan kosong ya. Tak faham sangat. Walaupun Madam dah banyak kali explain. Tak apa, yang penting tanya. Okay lah. So, kenapa wujudnya benda ni total price equal 0?
Satu tips dia lah saya boleh tulis kat sini. Bila ada formula, bila ada formula dah. Bila saya lukis lah senang. Okey, contoh ya, kenapa ada total equal 0? Accumulate ni maksudnya kita nak kumpul. Kumpul. Nak kumpul apa-apa pun, nak kumpul duit ke, nak kumpul makanan ke, nak kumpul buah ke, yang banyak, kita mesti sediakan satu bekas. Ingat, bila nak kumpul je mesti ada bekas. Dan bekas ni mesti kosong, tak ada apa-apa. Dan bekas ni mesti ada nama. Kita bagi nama lah, bekas ni nama dia total. Dan bekas ni mesti kosong. Sebab tu wujudnya total equal 0. Bila ada something yang kita nak kumpul, macam dalam soalan ni, apa yang dia nak kumpul adalah, dia nak kumpul total price. Contoh kalau kita beli barang dekat pasar raya. Ada kita beli ayam, daging, air Fanta, Maggi, telur, apa lagi? Biskut. Okey. So masuk je harga ayam masuk dalam ni. Kumpul RM10 contohnya. Masuk harga daging RM20. Masuk harga air Fanta RM5. Masuk harga Maggi RM10. Masuk telur RM20. Masuk bawang RM10. Inilah maksudnya kita nak kumpul. So at the end-nya berapa semua sekali? Campur-campur dapat nilai kat sini. So nak tahu bila masa nak wujud bekas ni, bila kita nak kumpul. Contoh kalau beli barang kat pasar raya mesti ada item last kali total kan. So maksudnya kita nak kumpul ni. Okay, boleh tak macam tu? Clear tak? Clear madam. Faham. Okay, boleh. Thank you tanya. Okay, kita teruskan lagi. Okay, untuk sudoku dah betul. Okay, so yang dekat depan saya boleh nampak tak sudoku ni? Boleh faham Okay, baik. Okay. So kita tukar kepada flowchart pula. Tukar flowchart dulu. Lepas ni saya buat best checking tu. Tukar kepada flowchart. Ya. Yeah. Okay, tulis kat mana tu? Ni. Ini ke masuk? Ya sayang, memang kena tulis. Sebab updating dia adalah input. Ataupun kalau tak nak tulis input, kita boleh tulis read. Sama je. Read price. Kat sini pakai read Okay, kita pakai read lah, dua-dua senang. Kalau nak input, dua-dua pakai input. Okay, thank you. Lagi ada lagi tak nampak? Okay dah So read tu. Kita bagi sama lah. So ini kita tukar kepada read. Okay, so kita buat sama-sama. Yang belakang ni saya buang lah. Untuk pertama kali awak label lah macam saya label ni. Initial, condition, updating. Label dulu. Nanti nak study senang awak nak rujuk balik. At least sekali tulis. Okay. Okay, kemudian read price. Okay, kalau boleh dalam diamond ni memang Maiden nak galakkan untuk tulis Y ya. Okay. Okay, dan macam mana nak kenal ia adalah updating? Tengok dekat sini ni. Kalau nampak je NY, maksudnya yang ni updating. Jadi selepas NY ni, kita jangan letak dekat sebelah sini, letak tepi dulu. Kesudahan di sini adalah NY. Okay. So, busy Ilhan Tak apa, silakan. 2 minggu ni buatlah apa-apa Maiden okey je. Tak ada masalah. Okay. Boleh tak?
Amir okey? Ha? Apa dia? Panah. Okey, 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 okey. Okey, okey, baik, baik. Ini duduklah tempat mana yang selesa. Oh, situ panas eh. Okey, okey, okey. Ah, situ pun okey juga. Ah, boleh, boleh, boleh. Okey. Alright. Ah, boleh, boleh. Okey. So, kita lukis sama-sama. Awak pun lukis dekat buku masing-masing. Okey, start. Kemudian total price bentuk rectangle. Kemudian read price bentuk parallel. Kemudian bila nampak je Y, mesti dalam bentuk diamond untuk condition. Dan automatically akan ada true dan juga false. Okey, kalau select true kanan. Tapi kalau repetition, kanan ni adalah false. Sebaik-baiknya begitulah. Okay. True kat bawah. So total. Okey. Kemudian read price ini adalah updating. So bila updating ingat naik ke atas. Naik ke sini. Okey. Dan bila false, apa yang berlaku pada dia adalah apa-apa perkara yang berada selepas NY. Itulah perkara yang berlaku selepas NY adalah false. So kita nak print dulu total price. Oh, kemudian stop. Tak perlu stop tu bawa tarik ke bawah, tak perlu. Biar je dekat sini. Dan yang penting jangan hanging lah. Yang saya buat ni dah hanging. Sambung bagi touch pada diagram. Okey, begitulah rupa flowchart kita. Lepas ni kita akan buat dash check pula. Okey, siapkan flowchart dulu. Kalau dah bagi tahu. Okey. Okey. Saya akan masukkan dekat Google Drive. Macam mana saya nak freeze pun. Dia tak nak freeze ke? Okay. Saya copy dulu letak sini dulu. Okey. Boleh. Okey dah. Amir dah. Laju dia. Amir orang Selangor juga kan? Oh bukan. Apa yang Selangor? Azwan dengan Hazmi kan? Apa lagi? Oh.
kena banjir hari tu Ya. Ya. Oh, kampung. Oh, rumah dia kat situ. Tenggelam. Ya Allah ya Rabbi. Okay. Alright. Okay. Settle. Boleh. Okay, sekarang media nak tunjukkan cara untuk buat desk checking. Kalau tengok kepada buku ni, desk checking dia simple je. Kita desk checking ni dia tak adalah format tertentu. Desk checking ni macam kita nak trace. Kalau barang hilang kita trace. Tadi pergi mana? Lepas tu kat mana? Lepas ni ke mana? So dia ada step-step dia. Masih lagi kita akan follow. Daripada total, read price, updating. Follow je benda ni. Saya tambah satu lagi kolom. Dekat bawah ni desk checking Okay. Okay, ataupun nama lain. Apa nama lain biasa dia? Counter table rasa tak silap saya. Ataupun kalau awak pernah jumpa apa saya baru buat video kemarin dulu. Oh, jadual penjejakan. Okey, pelik-pelik lah. Ni tak ada lah. Ni saja nak tunjuk maksudnya kita nak trace, nak buat tracing. Betul tak output yang kita masukkan tu? Dan biasa kita guna istilah yang ni lah desk checking ataupun counter table. Okay. So, cara nak buat dia, kita buat table lah sebab nama pun table kan. Okay, masukkan table dulu. Insert table. Berapa banyak table nak letak saya pun tak tahu. Kita main letak je dulu. Saya pun tak tahu berapa. Okay, tapi korang jangan lukis dululah kot. Tengok macam mana medium buat. Kita akan start daripada, saya buka benda ni lah senang. Start daripada total price equal 0 ni. Ataupun saya ambil daripada ni lah, read price. Saya nak start daripada read price. Okay, so saya tulis dekat sini read price. Read price ini adalah initial I. Kemudian lepas dah masuk read price, kita nak pergi kepada condition. Price not equal negative 1. So dekat sini kita letak price not equal. Simbol tadi. Alamak saya buat simbol ni je lah not equal negative 1. Ini adalah condition tadi. Kemudian kita pergi step berikutnya. Kita nak simpan dekat total price. So tulis kat sini total price. Nampak tak? Kita trace dia. Ikut je step dia. Kemudian seterusnya kita akan pergi kepada read price, updating. So dekat sini kita pergi read price. Okay. Dan dekat sini kita buat warna lain nak bagi tahu bahawa ini adalah di dalam looping. Ini dalam looping. Yang dekat hujung ni apa yang berlaku selepas keluar daripada looping. Macam tu. Saya labelkan dekat sini Ini dalam loop. Yang kat belakang warna biru ni luar loop. Macam tu lah. Okay. So dekat luar loop apa yang akan berlaku? Dia akan print total price. Okay. So print total. Itu je kan yang dia nak buat. Jadi kotak yang hujung ni tak perlu. So kotak dia tak sama bergantung kepada pseudocode kita. Ada berapa banyak benda yang kita nak buat. Delete column. Okay, so ini. Dan macam mana saya ambil benda ni, kita just ikut je step dekat dalam pseudocode kita. Okay, kita try masukkan price. Katakan price kita 20. Adakah price ni 20 not equal negative 1? Yes, so true. Kita letak true. Kemudian apa total price? Total price yang asal apa? Total price yang asal adalah kosong tambah dengan price 20. So kita dapat 20. Okay, macam tu. Alright. So read price lagi. Masuk price 50. Okay, so read price ni samalah dengan kat sini. Okay, ada setengah tu dia tak buat kolom yang ni. Sebab dah ada read price sama. Okay, 50. Bila 50, dia akan samalah. Price yang masuk tu 50.
Okay, saya tulis balik. Price yang masuk ni adalah 50. Okay. So 50 tak sama negatif 1, masih lagi true. Okay. So total price yang sedia ada dah 20 tambah dengan 50. So sekarang kita dapat 70. Okay, masuk price lagi. Katakan 100. So price yang dimasukkan tadi adalah 100. 1 tak sama negatif 1, true. So berapa total? Tadi 70 tambah dengan 100 sama dengan 170. Okey, masuk price. Saya masuk negatif 1. Contohnya saya tak nak dah, saya nak stop. Oh. Ya. Alamak, macam marah ni buat besar. Sensitif ni. Betul-betul. Okey. So bila masuk negatif 1, tambah lagi 1 row. So bilangan row dengan table ni bergantung kepada kita lah. Bila masuk negatif 1, adakah negatif 1 tak sama negatif 1? Dia false. So bila false, dia tak akan buat dah. Dia tak akan buat benda ni. Dia terus nak print. Print total. So dia akan ambil total yang paling latest. Yang ini. Dia akan ambil yang paling latest. So keluarlah dekat sini. Print total. Jadi outputnya 170. Okay. Itu adalah dash checking nama dia. Okay. Okay. Kemudian macam mana nak buktikan benda ni betul? Kita buat coding. So pseudocode dah siap, flowchart pun dah siap, dash checking pun dah tunjuk. So kita buat coding. Okay. Yang bawa laptop bolehlah nak run ataupun nak pakai komputer pun boleh. JGraph memang dah ada dekat PC. Okay. Boleh. Ambil bawa laptop. Bagus perfect betul. Tak apa, boleh guna PC sayang, guna PC, ada PC. Ada laptop. Mantap betul lah. Okay. Kita run JGraph. Okay. Kalau tak run pun boleh je tulis kat buku. Tak apa, boleh je. Dia nak on PC pun boleh. Kalau tak selesa monitor tu ada, boleh baringkan dia pun tak apa. Okay, kita akan cuba run JGraph. So, kita pergi ambil yang ni. Ambil pseudocode ni. Sebelum tu kita ready JGraph dululah. Okay. Buka JGraph. Oh, ada message lah. Pergi Tambun. Pergi Tambun. Apa Azmi tiba-tiba Azmi? Sebenarnya Azmi duduk kat rumah dia lagi tension. Lagi tension macam tu lah kita Okay. Tak apalah, bersyukur seadanya. Pergi Tambun. Allah. Okay. So, saya copy header tadi. Kita buat file baru. Selangor apa? Yang best saya pernah pergi apa? Pantai Mori. Saya pergi apa lagi Itu lah kot. Batu Buruk. Terengganu. Itu kampung saya tu. Saya orang Terengganu. Saya dekat Kuala Terengganu dekat mana? Tahu ke? Serius lah? Tengok tu. Kuala Terengganu lah, dekat lah. Kampung tua. Ya Allah. Kampung Tualang. Menara tu kan? Saya kampung Buluh Gading. Ya Allah, ada hikmah rupanya. Serius lah. Rumah mak ayah duduk kat situ? Telemong? Oh. Atuk dekat Losong? Oh. Tahu. Nanti kalau balik Terengganu Roger kita pergi minum kopi. La ilaha illallah. Tak selisih pun kat highway. Okay. Tapi kena cakap Terengganu dulu. Cakap Terengganu dulu. Baru saya percaya.
Oh, tahu. Syekh Abdul Malik saya tahu. Sekolah hebat tu. Kenal ni, saya pernah kenal, saya tak tahu cikgu tu ada lagi ke tak. Nama dia Cikgu Razak ajar matematik. Tak ada dah. Kenal tak dia? Kenal tak dia? Pernah dengar tak? Oh, tak ada tak dia. Oh. Oh, pandai cakap Arab lah ni. Ya, ya Allah aku. Sekolah, oh Syekh Abdul Malik. Nama ringkas dia apa? Nama ringkas dia apa? Syekh Abdul Malik kan? Saya tak pernah sebut nama pendek dia. Tu saya tak tahu. Zaman saya dulu, saya sekolah Semaza. Kisahnya. Okay. Nanti kita sembang kat losong Okey, ya kenapa selama ni tak tahu? Kita sambung lagi. Okey, kita sambung teruskan yang ni. Hari tu masa berkenalan tak ada pun cakap. Tiba-tiba Oh, tak ada orang. Oh, macam tu pula. Okey. Ya Allah, orang kampung saya rupanya. Sudah dia lagi terkejut. Terkejut. Ada jam cakap, oh KJ. Ya Allah. Terkejut. Saya lupa ada kat Google Meet. Ya Allah. Okey, sorry KJ. Terkejut saya melompat tadi. Okey, kita pergi kepada ni. Okey, teruskan. Okey. So, exercise 8. Soalan nombor 1. Okey, ada mesej lah. Stres Medan tak balik matrik. Itulah. Tengok tu. Tengok kawan-kawan nak cakap apa. Lagi stres lah dekat rumah. Okey. Okey, kita teruskan. So, untuk sudokod tadi, okay, saya copy je sudokod ni. Kemudian kita letak dekat sini. Okay. Okay. Terus. Okay. Sekarang macam mana kita nak tukarkan dia? Seperti biasalah ruang dekat atas ni untuk declare variable. Kita start dengan total price. Kalau nak kekalkan T huruf besar tak ada masalah. Cuma kena rapatkan dia. Ataupun letak underscore. Underscore kita dah pernah buat kan? Saya buat yang rapat pula lah. Total price equal 0, letak semicolon. Kemudian kena declare dia punya data type. So kalau price, data type dia double. Pandai. Dalam week pun menjawab double. Ya Allah, berebut-rebut. Saya bila panggil susah nak jawab. Tak adalah. Orang lain tak laju. Tengok saya nak eja double pun tak pandai. Okay, double. Total price. Okay, thank you. Thank you juga yang dekat meet ya. Okay. Kemudian kita jumpa read. So read price tukar kepada input statement. Okay, dekat sini saya nak tukar ni. Okay, SC. Selalu sangat pakai SC. Nak tukar letak perkataan apa pula? Shida. Kesat lagi angau lah Amir nanti. Tiba. Okay, Shida. Letaklah nama apa-apa. Okay, kalau rindu metrik, tu dia lah scanner metrik Azmi. Okay, saya letak nama Shida. So price equal Shida.next double. Macam tu. Okay, so objek ni boleh berubah. Shida ni dia adalah objek. Okay, kalau saya sebut objek tu merujuk kepada kat sinilah. SC ataupun input ataupun Shida ni. Tak kisah apa benda kita boleh tulis. Bila ada price ni pun kita kena declare double. Okay, dan mesti ada from user. System.out.print. Okay, enter price. Okay. Saya nak buat space sedikit supaya tak nak jawapan dia terlalu berimpit. Okay, sampai sini. Boleh? Boleh, madam. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Seterusnya,
Masalahnya sekarang bukan line korang je yang okey, line kawan-kawan dekat Meet ni okey bila korang datang kelas. Mungkin bila korang join Meet dia berat kot. Okay, not equal tukar kepada tanda seru and then equal dekat situ. Okay, ini simbol dia. Okay, kemudian total price. Tadi kita dah rapat kan? So rapat kan? Oh, sebelum tu jangan lupa ada open curly bracket. Okay, ada open curly bracket untuk Y. Okay, perkataan NY ni kita gantikan dengan close curly bracket. Total price equal total price tambah price semicolon. Okay. Kemudian updating. Nampak read price sama kan? Ambil je lah yang atas ni sebab sama je. Okay, read price. So prosesnya sama. Macam tu. Cuma untuk kali kedua tak perlu ada double. Sebab kita dah declare tadi. Semua variable declare sekali sahaja seumur hidup. Okay. Ui kan. Okay. Selesai untuk NY. Kita pergi kepada output. Okay, so print tukar kepada system dot out dot print. Okay. Total price plus total price. Semicolon. Okay, yang ni tak perlu rapat sebab dia message. Okay, sebab dia message so tak perlu rapatkan dia. Yang ni je rapatkan. Okay, kemudian dah selesai kita close dengan close method ni. Close dengan class. Okay, ada dua close ni. Lepas tu jangan lupa check. Semua variable dah declare ke belum? Okay, price dah declare. Total price pun dah declare dan dah initialize. Kenapa dia ada initialize? Sebab dia ada benda yang dia nak simpan. Okay, kalau macam price ni dia tak ada apa nak simpan. Dia adalah dia. Tapi total price dia nak simpan something dekat dalam dia. Sekarang kita cuba save dan run. Okay, saya nak masukkan nilai yang sama macam tadi. Iaitu nilai apa tadi? Masuk yang ni. 50, 100. 2, 5, 100. Okay. Kita compile. Okay. 20, 50, 100. Okay, so dapatlah, negatif 1. Okay, dapatlah 170. Alright, so inilah codingnya. Okay, macam mana awak semua di depan dan di dalam berjaya tak? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Lucu respon tu, heran saya. Bagus, terima kasih. Rasa macam ceria hari ni. Baik, kenapa saya berubah ni? Okey. Ini codingnya dulu. Alright. Saya masukkan dekat sini. Okay, Java di sini. Dan output screen-nya. Okay. Alright. So inilah coding dia. Kalau semuanya okay, kita akan proceed soalan yang berikutnya. Okay, boleh tak? Ada Boleh. error ke? Boleh. Boleh? Ya. Ya, Dina. Ada apa Dina? Boleh madam. Boleh. Boleh. Okay, baik. Alhamdulillah.
Okey, yang dekat depan saya berjaya semua. Berjaya. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Ada kawan-kawan yang nak cuba. Kalau dah okey, siapa-siapa yang dah okey, boleh terus masuk dekat Google Drive ni. Kita proceed kepada soalan yang kedua. Ini soalan satu. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Amboi dah siap dah soalan kedua. Amboi. Amboi bergebuk-gebuk nak jawab. Ha, ya Allah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, cuba. Saya rasa macam dah boleh buat dah ni kan. Bezanya initial dengan updating tu adalah input statement. Kita tengok dulu kawan kita tulis. Kalau katakan confused, baru saya akan explain semula. Okey. Okey, semua boleh kita teruskan ya. Soalan yang kedua. Okey, kat sini kawan kita dah tulis dah. Read temperature not equal. Kita tengok soalan sepintas lalu. Okay. Yang dah nampak boleh terus pergi kepada Google Drive. Yang belum nampak, kita check sama-sama apa maklumat yang ada dekat dalam ni. Okay, number 2 cari sentinel value dulu. Sentinel value adalah negatif 999. So ini adalah dia punya condition. So apa yang kita nak check? Adakah dia negatif 999 ataupun tidak? Iaitu dia punya temperature. So condition kita adalah temperature not equal negatif 1. So bila dekat sini condition kita temperature, for sure lah. For sure apa? Kita punya initial read temperature untuk initial. Dan for sure kita punya updating pun read temperature untuk updating. So dah dapat dah initial condition updating. Kemudian apa yang nak buat dengan temperature ni? Dia nak kira total sama macam lebih kurang soalan tadi. Total temperature list daily, sama macam soalan tadi. Cuma bezanya tadi simpan price, yang ini simpan temperature. Okay. So untuk soalan 2 kita tak buat dash checking ya. Negatif 1 ke negatif 999? Aku tak tahulah. Ikut soalan sayang. Ikut soalan. Kalau soalan kata negatif 999 mesti kena ikut negatif 999. Okay, tak boleh ikut kita. Saya jawab kat sini Okay, betul-betul. Alright. So untuk pseudocode, read temperature and calculate the total temperature kena tambah dekat belakang ni until apa?
Sama macam yang pertama tadi. Kena ada perkataan until. Ni. Okay. Kena ada benda ni yes, betul. Alright. So, untuk pseudocode, okay, total temperature equal 0 sebab kita nak kumpul jumlah temperature. So, kena letak equal 0 sebab nak kumpul. Okay. So, saya letak dekat situ. Read temperature ini adalah initial condition. Ya, betul. Okay, kita besarkan dekat sini dulu Okay, sebab tu biasanya variable kita letak variable yang simple. Kalau total temperature boleh je letak total sahaja. Tapi kalau nak letak semua pun boleh. Okay. Yes, betul. Okay, betul. Betul. Okay, kemudian ini adalah updating. Okay, ini I. Ini adalah C. Dan ini adalah U. So bila nampak je U, mesti selepas itu adalah NY. Yes, betul. Okay, perfect. Pandai sayang. Okay, very good. Tepat sekali. Pandailah. Okay. Okay. So bila dah ada pseudocode, boleh buat flowchart dan juga run coding. Okay, saya tunggu jawapan je lah. Cuba run coding, lepas tu screenshot letak dekat sini. Dan juga flowchart. Cuba buat. Cuba buat dulu. Okay. Ataupun siapa yang boleh share screen. Sebab dia best kalau buat coding ni ada nampak dekat screen kan. Siapa yang leopard ni? Leopard ni dia dah copy dah. Siapa nak share screen? Azam nak share? Soalan ni? Tak. Boleh? Okay, boleh. Okay, Azam akan share screen. Saya stop sharing, kita buat coding dulu. Okay. Boleh ada line tak? Okay. Kalau bukan Azam pun siapa-siapa pun boleh Siapa nak share screen untuk run coding? Azam je lah Azam. Okay, baik. Azam ada jap. Yang lain pun cuba. Okay, kita pakai data saya kuat kot. Saya pun tak ingat lah apa password dia Sat Apa dia? Tak tahulah. Okay, password saya boleh? Ibu saya dah boleh dah? Oh, ya ke? Okay, baik. Okay, yang lain boleh buat flowchart sementara kita tunggu coding. Azam dah masuk dah meet, saya nampak dah tu. Madam, kalau temperature dia double ke integer? Kalau temperature biasanya double kan. Kalau kita check suhu kita 37.2.3, so dia lagi sesuai double lah. Okay. Okay, thank you KJ.
Okey. Boleh tak? Boleh? Okey, baik. Jumpa tak button share? Oh, jumpa dah. Okey, baik. Mana yang gegar tak nampak? Okey. Ni simpanan saya je, saya tak masuk mana-mana media sosial. Okey, kita tengok Azam. Okey, Azam, run coding. Ui, siap tu. Oh, belajar. Okey, kita tengok step Azam. Ui, laju dia. Oh, mantap. Okey, betul. Azam besarkan sikit skrin kot. Tu saya je yang rambut. Okey, cantik Zam. Cantik. Bukan handsome Zam. Alah, ni tak handsome. Ni handsome, handsome. Okey. Okey. Kalau tak boleh bagi tahu tau, saya tak boleh pergi dekat. Tapi kalau tak boleh bagi tahu je. Copy daripada Google Drive pula nak masuk kan? Banyak pula tempat nak masuk. Okey, exercise 8. Ya, betul. Boleh, boleh, boleh. Elok-elok. Okey, kita tengok Azam tukar. Yang pertama Azam nak tukar apa? Okey, Azam buang perkataan. Start. Okey. Okey, baik. Declare, boleh declare terus yang tu. Okey, so kita nak declare sebagai temperature tadi KJ kata double. Jadi total temperature pun kita kena declare sebagai double. Ya, betul. Rapat ataupun letak underscore. Azam nak yang mana satu selesa. Okey, so Azam rapatkan. Okey, perkataan kumpul tu buang Azam. Lepas tu semicolon jangan lupa. Double total temperature semicolon. Kita selesaikan baris line by line. Okey. Then apa berlaku untuk read temperature? Okey, buat sistem dulu pun boleh. Okey. ha. Ada sistem betul. Ya, pandai. Yes, betul. Okey, buang. Okey. Ya, betul. Okey, very good. Kemudian Y, W tu mesti huruf kecil. Okey, betul. So,
Temperature not equal. Yes, betul. Okay. Alright, bagus. Betul. Semicolon tak ada. Condition, sama ada condition untuk repetition ataupun selection, dia tak ada semicolon. Kena ada open curly bracket. Ada open curly bracket. Ya, betul. Kat situ ada open curly bracket. Okay, kemudian okay. Itu letak semicolon dan rapatkan variabel. Tak ada bracket pun tak apa. Letak pun tak apa, dia tak effect pun. Dua-dua betul. Cuma variabel tu rapatkan. Sekarang total variabel tu dia jauh kan. Dia kena jadikan dia satu perkataan. Boleh. Kalau temperature temp tu boleh diterima. Kalau T tu kita tak terima. As long as dia macam meaningful. Okay, boleh. Total temp boleh. Read temp pun boleh. Baru besar sikit. Saya dah tengok skrin saya. Boleh nampak kan? Okey. Betul? Okey, betul. Salam. Okey, bagus. Okey. And why dia close curly bracket? Yes, betul. Cuma yang belum settle kat situ, updating tu tak selesai lagi. Baru ada prompt saja. Input statement belum. Okay, kena ada input statement dekat bawah prompt user tu. Yes, dekat situ. Kita bagi tahu temperature, bukan temperature is, itu bukan output. Itu adalah updating. So kita kena tulis enter temperature. Ya, yang dekat atas pun tu sebaiknya kita buat enter temperature lah. Kalau kita tulis read temperature, bayangkan user tu buka-buka dia kata read temperature, dia pun cakap saya dah read dah. Dia tak, kalau kita kata enter, dia tahu untuk masukkan. Ya, itu tukar kepada enter. Itu yang sebaiknya. Okay, kemudian kita buat lagi input statement dekat situ. Okay, betul. Bawah, betul-betul dekat situ dah. Dekat tempat sekarang ni. Betul-betul. Buat temperature equal SC. Okay, dekat atas pun tak buat lagi. SC.next double. Yes, betul. Okay, semicolon. Okay, yang atas tu, yang atas Y. Sebelum Y tu kena ada input statement dekat situ. Sama macam ayat kat bawah, temperature equal SC tu. Ya, baru cukup pasangan dia. Okay. Okay, selesai. Selepas NY kita ada display kan. Bawah lagi. Okay. Ke bawah lagi, ada apa dekat bawah tu? Ada print total kan, ini baru display output. Barulah total temperature is tu. Dia ada dekat sini. Untuk output. Okay, nak siap dah, sikit lagi. Betul sayang, yang print tu system.out.print.
Okey, cuma stok tu gantikan dengan 2 curly bracket. Okey, apa yang tertinggal dekat output tu? Tambah. Okey. Kalau macam tu dia keluar mesej saja, value tak keluar, tambah dengan total temperature. Okey, settle boleh run. Mesti confirm betul ni. Total variable consistent total temperature T kecil kan. Yang lain-lain tu T kecil. Okey. Ya. Dan teruskan. Kita save dan compile. Okey. Dah save Belum save lagi kot. Save. Okey. Alright. Nampak macam tak ada error tu. Ada satu ke? Kita tak declare lagi temperature. So temperature tu double. Okay, declare je double. Alright. So kena pastikan nak letak kat atas boleh. Boleh. Letak kat atas pun boleh. Nak letak kat tepi dia pun boleh. Salah satu. Okay. Dan ini tak perlu ada equal 0 sebab dia input. Okay. Kalau tengok, dah complete. Okay, run. Okay, cuba besarkan sikit screen output tu Azam. Sinonik sangat kat bawah tu. Okay, masukkan temperature. Ui, ganas ni temperature dia. Okay, so bila kita nak stop? Yes lah, macam tu lah, pandai. Okay. Macam tu lah dia. Boleh tak? Yang lain berjaya tak? Boleh? Okay, Alhamdulillah. So kalau boleh try masukkan screenshot dekat dalam Google Drive. Okay, masukkan screenshot. Sebab Madam tak boleh nak screenshot ni. Minta siapa-siapa masukkan dekat dalam Drive. Okay, yang dekat Google Meet macam mana? Berjaya tak? Okay. Java program di bawah ni. Okay. Dah ada yang hantar. Ya Allah, terima kasih. Ini kalau tak Kausa ni KJ ni sebab skrin warna hitam ni. Betul ke? Okay, thank you so much sayang. Bagus, betul. Kita check variable, yes, betul. Okay, bagus. Tahniah. Pandai. Okay, saya kecilkan sikit skrin sebab output dah ada kan. So tak payah, output dah ada kat bawah. So untuk kolom yang ni tak perlu lagi. Sebab dah screenshot sekali dengan output. Okay, so kita sekalikan saja. Alright, thank you so much. Okay, next kita nak minta siapa pula buat ni. Siapa boleh share screen untuk soalan yang berikutnya. Thank you so much Azam. Azam dah selesai, lega dia. Okay. Google Meet. Ilhan nak share. Orang lain ada. Siapa nak share? Kat Google Meet. Siapa nak share screen? Buat sudokod dulu Okay, kita buat sudokod dulu. Untuk soalan yang ketiga. Okay, saya akan guide untuk soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Ada berapa? 5 je kan? Kita boleh habiskan kot soalan ni petang ni. Ada. Okay, kita habiskan sampai soalan 5 Okay, cari sentinel dulu. Sentinel kita kosong. Bermaksud Y. Apa yang kosong? Integer. Okay, kita nak masukkan integer. Y. Integer tak sama dengan kosong. So kalau kita dah nampak dekat sini integer, bermaksud initial kita apa? Read integer untuk initial. Updating pun sama. Read integer untuk updating. Lepas tu apa kita nak buat lagi? Kita nak cari average. So bila nak cari average, automatically kita kena buat total. Dalam soalan dia tak sebut total. Tapi sebab nak cari average, automatic mesti ada total equal 0. Sebab kena ada total dulu, baru boleh bahagi.
Cuma, saya tak share screen. Subhanallah, saya tak perasan. Patutlah. Okay. Saya pula angkat tangan pula, astagfirullahaladzim. Itulah saya yang teori sebenarnya. Aduh, okey. Patutlah confuse dia orang. Apa benda saya buat ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan ni dia lain sikit. Saya ulang balik. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Okey, saya ulang balik untuk soalan ni. Okay. Dalam soalan ni kita cari sentinel value dulu. Sentinel value kita adalah kosong. Bermaksud kita punya Y tak sama dengan kosong. So apa yang tak sama dengan kosong? Dia cakap kat sini dia nak masukkan integers. Jadi integer kita tak sama dengan kosong. Bila condition kita integer, for sure lah kita punya initial adalah read integer. Dan kita punya updating pun adalah read integer. Okay. Kemudian, apa yang dia nak suruh kita cari adalah average. Okay. So, bila nak cari average, mesti formula dia total integer bahagi dengan bilangan integer, betul tak? So, kita kena sediakan bekas total satu dan bekas untuk bilangan integer. So, sekarang ada dua bekas. Sebab satu bekas nak simpan jumlah integer, satu bekas nak simpan berapa bilangan integer yang masuk. Baru kita boleh bahagi. Okay, so, dekat sini, kita tengok pseudocode-nya. Okay, total integer equal 0, betul sayang. Ini adalah untuk kumpul jumlah nilai integer. Okay, kita nak kumpul jumlah dia berapa. Manakala, okay, cuba tengok kat sini. Total integer bahagi dengan integer. Yang ini yang tidak tepat. Okay, yang tak tepat saya akan potong dulu. Jangan buang supaya kita nampak mistake dia tu. Okay, apa formula yang sepatutnya? Kalau nak cari average mesti bahagi dengan bilangan kan? Okay. Mesti bahagi dengan bilangan integer ataupun number of integer. So kat sini kita bahagi dengan 6. Okay. Okay. Alright. Dekat sini pun ada satu kesilapan, tak boleh ada titik. Okay, tak boleh ada titik langsung. Sebab titik tu satu special character yang tak boleh dibaca oleh coding. So, num of integer. Okay, variable panjang tak apalah. Okay. So, dekat sini, kita dah ada formula iaitu average total integer, iaitu kumpul nilai, jumlah nilai integer. Kemudian kita ada satu lagi, num of integer ni. Yang ni kena buat satu lagi sayang. Kena buat satu lagi iaitu num of integer equal 0. Okey, yang ini untuk apa? Ini untuk kumpul bilangan integer. Okay, baru kita boleh bahagi. So benda ni dalam soalan dia tak bagi tahu. Kita kena cari sendiri. Okay, macam mana nak cari? Kita tengok apa outputnya. Output kita nak dapatkan average. Output kita average. So mesti ada prosesnya. Macam mana nak kira average. So kita, daripada sini kita detect. Okay, nak cari average. Macam mana formula average? Jumlah integer bahagi dengan integer. Kat mana integer termasuk? Dekat sini. Yang ini adalah pseudocode yang betul. Okay, bagus. Pandai. Ini pseudocode yang betul. Nanti flowchart buatlah Flowchart buat. Kita bincang pseudocode coding je terus. Sebab biasanya pseudocode betul, coding dah flowchart mesti okey. Alright.
So, boleh tukar kepada coding. Siapa nak share coding ni? Siapa nak share coding? Oh, dah ada dah. Wan nak share coding? Wan, jangan buat malu gate orang Ganu, Wan. Kata nak pergi patah batu buruk, nak pergi NW batu buruk. Okay, siapa nak share screen untuk coding? Cepat. Kita ada 2 soalan lagi nak bincang ni. Ataupun kita bincang pseudocode terus untuk semua soalan. Bincang terus Okay, pseudocode untuk soalan yang berikutnya. Tak lagi kita run coding sekali jalan je. Pseudocode untuk soalan nombor 4. Okay, question number 4. Wih, laju betul lah. Buka je soalan ada jawapan. Buka je soalan ada jawapan. Masya Allah. Okay. Dan soalan yang terakhir. Okay. Soalan nombor 5. Okay, yang datang kelas ni kalau ada nak tanya tau. Awak dah berkorban datang ni. Kalau ada betul-betul tak tahu, tanya terus. Sebab ada depan mata kan. Okay, so boleh teruskan soalan nombor kita buat pseudocode dulu. Ya, rajin juga buat IPO, boleh juga. Okay, saya akan guide sedikit di sini untuk soalan nombor 4. Yang penting cari ICU dulu. Okay, untuk soalan nombor 4, dia punya sentinel value negatif 1. Jadi kita punya condition Y tak sama negatif 1. So apa yang tak sama negatif 1 tu? Dia kata height. Jadi bermaksud kat sini adalah height. Okay. Jadi initial kita apa? Initial kita read height. Updating sama. Read height. Senang je tengok condition tu. Untuk sentinel saja begini Sentinel kalau condition dia height, maksudnya initial I dan juga U updating dua-dua adalah read height. Dia nak buat apa? Dia nak cari average. So bila nak buat average, automatically akan ada total equal 0 sebab kita nak kumpul. Dan satu lagi kena kira apa? Bilangan student lah kan? Nak bahagi dengan bilangan student. So bill student sama dengan kosong. Total untuk kumpul jumlah height, bill student untuk kumpul bilangan student. Baru kita boleh bahagi. Untuk soalan nombor 4 tu. Okey, total height betul. Ini untuk kumpul. Kalau boleh panjang sangat kita cuba ringkaskan lah number of student kita buat bill student je. Okay, cuba ringkaskan paling maksimum 3 perkataan. Kecilnya tulisan. Saya besarkan sikit sebab saya yang tak nampak sebenarnya. Alright. So ini saya labelkan sedikit Ini untuk kumpul jumlah height. Yang ni pula kumpul bilangan pelajar. Okey. So bila nak kumpul memang kena ada equal 0. Average kosong ni sebab nak simpan nilai average. Read height betul. Betul. Okey, yang ini je salah sayang. Okey, saya ni saya potong supaya nampak kat mana kesilapan tu berlaku. Betul. Bagi anda. Bukan. Salah juga. Yang tadi tu lagi betul.
Yang tadi tu lagi betul sepatutnya. Saya undo balik. Okey, yang ni salah. Yang ni terus semua sekali salah. Sebelum average ni mesti ada something kat situ. Sebelum average mesti ada something. Yang ni akan jadi betul. Mana datang total height tu? Mesti ada formula untuk total height. Ada something tertinggal dekat sini. Yang lain dah okey. Yang lain okey. Yang lain semua betul. Yes, sekarang baru betul sayang. Okey, baru betul. Total height T huruf kecil so consistent T huruf kecil. Okay, sekarang barulah perfect. Saya labelkan ini adalah initial. Ini adalah condition. Dan ini adalah updating. Stop yang atas tadi tak ada macam total. Stop. Oh, ini letak bawah dia sama. Yang atas tadi tak ada macam total integer ke? Total integer. Oh, total integer yang ni salah. Yang kat atas tu ada formula average je. Serius lah. Tengok. Soalan 2. Oh ni. Okey, yang total integer tu yang ni sayang. Yang ini. Ini untuk kumpul jumlah integer. Manakala number of integer yang ni. Nak kumpul bilangan integer ataupun kalau tak nak buat number of boleh buat bil integer. So, kat sini akan jadi bahagi dengan bil integer. Okay, itu ke? Bukan ada yang atas average Atau tu lagi? tak ada macam Oh, betul. Okey, kat sini kena ada sayang. Betul. Kena letak dulu total. Total. Ayo. Okey, thank you Kausar. Saya pun tak perasan. Saya biasalah sentiasa confident dengan student. Total integer sama dengan total integer tambah integer. Yes, betul. Ada tak saya tercicil lagi? Okay, thank you. Okay, soalan yang ni. Okay, dah selesai. Soalan nombor 4 pun betul dah pseudocode-nya. Okay. Sekarang kita cuba pergi kepada soalan nombor 5. Pseudocode nombor 5. Okay, pseudocode nombor 5. Saya akan guide sedikit. Okay, untuk nombor 5. Zero ini adalah dia punya sentinel value. Jadi bermaksud y not equal 0. So apa yang not equal 0? Number. Okay, so kat sini adalah number. So bila kita punya condition ni number, for sure kita punya updating kita, initial kita adalah number. Okay, initial read number. Updating for read number. Okay. Lepas tu dia nak buat apa lagi? Oh, dia nak tentukan even atau odd. Menarik ni soalan ni. Bila nak tentukan even atau odd, apa formula yang kita akan pakai? Kita akan pakai simbol apa? Kalau dalam pseudocode nama dia modulus. Kalau dalam Java, simbol dia yang bentuk peratus tu. Okay. So itulah dia guideline untuk soalan nombor 5. Kita cuba tengok penulisan dia. Ada nak kumpul apa-apa? Tak ada kan? Tak ada nak kumpul. Terus nak check nombor tu sama ada even ataupun odd. Okay, read number. Lepas read number, adakah number tak sama dengan kosong? Okay, betul. Lepas tu kita nak check adakah nombor itu even ataupun odd. Adakah even ke odd? So ada option kan? Kalau option maksudnya dia selection. Dalam ni ada selection. So if dalam ni contoh saya masuk nombor kat sini, saya masuk nombor 4. Okey, adakah 4 tak sama dengan kosong? Betul. Dan lepas tu saya nak check 4 ni even ke odd. Jadi kita tambah, dah dia nak tambah dah. Lepas tu kita tambah lah. If number modulus, yes.
So jangan macam looping tak ada if. Okay, biasanya soalan exam, dalam looping tu ada selection. If number modulus 2 equal 0, yes betul sayang, maka akan keluar message display even. Else display odd tu. Yes betul. Okay, bagus. Okay, betul. And if belum lagi sayang, kita ada else kan. Kalau dia bukan even, dia adalah odd. So kena tulis else dulu. Dan kita indent sikit supaya nampak lah. Yang ni masuk dalam sikit. Okay, else. Dan disebabkan kita nak keluarkan message, bermaksud dekat sini pun sama, dekat output atas ni. Okay, even number. Okay, bagi samalah. Ataupun odd, kena letak simbol message. Kalau tak letak simbol message, maksudnya dia adalah value. Okay, kena letak simbol ni saya letak highlight lah, takut tak perasan. Kena letak ni, double quote ni sebab kita nak paparkan message. So kita tengok pseudocode, Allah silap. Okay. Read. If number betul and if yes betul. Sorry, updating. Sebelum NY mesti ada updating sayang. Dekat sini. Lepas NY mesti ada updating. And if tak apa, stop dekat situ betul. Sebelum NY mesti updating. So kena ingat step tu lah. Alamak, apa tu? Ya, yeah, betul. Read number. Okay, selesai dah dekat situ. Alright, settle. Sekarang saya buka kepada soalan. Kalau ada yang confused mana-mana soalan untuk pseudocode. Okay, boleh tanya dulu. Yang mana yang tak dapat nak tangkap. Tangkap semua. Mana yang confused? Oh, tak confused Okay, tak confused. So kita proceed dengan coding. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Kenapa Medan kat situ? Kenapa kalau saya letak atas jadi apa? Boleh je tanya. Kalau tak ada, ada message lah. Okay, thank you. Yang ni tiada print dah kan Medan lepas NY. Betul sayang, tak ada print dah sebab kita dah print dekat dalam. Biasanya print dekat luar tu bila kita nak print sesuatu formula. Okay, betul kalau saya ni dah tak ada apa-apa. Oh, okay Medan. Alright, selesai. Thank you. Okay, kita run coding. Siapa nak share screen ni? Suruh orang Terengganu. Ni KJ cakap suruh orang Terengganu. Okay, Wan. Orang Ganu. KJ minta orang Ganu. Run coding. Tak ada lain. Tak ada lain KJ. Tak ada lain. Saya pening soalan ni Medan. Oh, siapa yang pening tu? Okay, macam ni. Untuk soalan ni, siapa yang boleh run coding, run dulu. Okay, yang pening ni kita jawab kesian kawan kita pening. Betul-betul. Tambah-tambah kelas petang waktu tu. Memanglah pening. Okay. Kita tengok balik kepada soalan. Saya tengok skrin pun saya pening sebab dah berapa? Dah macam kena tsunami dah. Okay. Okay. Dalam soalan ini ataupun mana-mana soalan, kita kena faham logic flow dia. So kita cuba tengok satu-satu. Okay, first kali cari apakah dia sentinel value. Okay, so just ikutlah saya punya guideline ni. Susah pula dia. Besarkan sikit. Okay, so apa sentinel value dia?
Kena respon. Baru saya boleh nampak awak boleh follow ke tak boleh follow. Apa sentinel value? Oh, tak ada. Okey, tak apalah. Sentinel value yang ni kita nampak kosong. Kenapa dia adalah sentinel value? Sebab dia kata program ni stop. Jadi yang menyetopkan coding itu adalah 0. So dia adalah sentinel value. Jadi sentinel value ini adalah condition. Sebab condition yang menentukan run ataupun stop. Jadi kita dah dapat condition kita Y. Cinonik sangat. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Jadi Y adalah something. Something itu not equal 0. Okay, not equal 0. Masalahnya apa yang not equal 0? Apa yang kita nak check dekat sini? Kita nak check, dia kata determine whether each number. So yang kita nak check adalah nombor. Jadi dekat sini kita mesti letak number. Okay. Sampai sini boleh? Boleh faham ke pening juga? Number itu mesti not equal 0. Faham, madam. Okay, baik. Kemudian kita kena cari initial. Biasanya initial ni kalau dah kalau dah dia punya condition ini adalah number, sudah semestinya dia punya initial adalah read number. Kena ingat yang tu je. Ini untuk sentinel. Kalau kalau condition number, mesti dia punya initial ini I ni adalah number. Ini I. Ini C. Ingat ICU tu. Allah, tolong on switch saya. Kenapa dia tak on switch? Dah on belum switch yang ni? Dia tak masuk. Sekejap Oh dah, kenapa tak masuk? Okey, kemudian kita nak cari dia punya updating pula. So updating dia pun mesti read number. So dah lengkap dah untuk looping, mesti ada ICU. Itu U. Tak elok lah pula. Okey, so ini U. Bila kita dah dapat ICU, apa kita nak buat selepas itu? Yang ni saya tukarlah simbolnya sebab susah pula nak gerakkan dia. Saya tukar letak not equal macam coding tu Not equal 0. Okey. Saya senang nak gerakkan dia. Okey, bila ada benda ni, kita nak pergi kepada proses yang berikutnya, iaitu bila nampak je updating, sudah semestinya selepas updating adalah NY. Okey. Lepas tu kita nak check pula read number. Okey, masuk nombor. Saya buat message kat sini Okey, masukkan nombor. Kemudian dekat sini kita nak check. Nak check nombor sama dengan kosong atau tak. Okey. Alright. Kemudian dekat sini Okey. Jika tak sama dengan kosong, kita kena check nombor tu even ke odd. Macam tu cerita dia. Okey, so macam mana nak check? Nak check mestilah sebab kita ada dua pilihan. Even or. Even or odd. So bila ada or, ada option, maka kita akan buat if. If. Bila even dengan odd memang kena pakai modulus, iaitu number modulus. Modulus dengan 2 sama dengan kosong ataupun tidak.
yang ini. Kenapa modulus 2? Okay, saya conteng dekat sini. Kenapa modulus? Sebab kalau saya buat 8 bahagi 2 sama dengan 4. Tapi kalau 8 modulus 2, kita akan dapat kosong. Iaitu kita ambil dia punya remainder. Baki. Jadi modulus ni salah satu cara untuk tentukan even ataupun odd. Sebab dia check baki. Kalau saya ambil 7 bahagi 2, saya akan dapat 3.5. Tapi bila 7 modulus dengan 2, saya akan dapat 1, iaitu baki 1. So bila kita modulus 2, kita akan dapat 2 jenis remainder. Sama ada kosong jika nombor tu genap dan 1 jika nombor tu even. Sebab tu pakai modulus. Sebab dia je boleh check sama ada even ataupun odd. Okay, so if number modulus 2 sama dengan kosong, okay, jika betul dia sama dengan kosong, bermaksud dia adalah even number. So dia macam cerita lah. Dia ada pendahuluan, ada tengah. Okay, so if jika true jika true makanya di sini kita nak paparkan terus. Kita tak ada pengiraan. Kita nak terus display. Display the number is even. Kalau buat ayat panjang ni mungkin lebih jelas lah. Jika tidak, jika saya bahagi tu dapat baki, else kita terus bagi tahu bahawa the number is odd. Okey, boleh tak kalau macam ni? Lepas tu baru updating. Itu. Okay. Ini adalah untuk masukkan next number. Okey. Atau masukkan kosong untuk stop. Okey, boleh tak? Jelas tak begitu? Kalau tak jelas juga nanti tengok video balik ataupun cuba buat soalan yang ada modulus. Ataupun boleh tanya lagi kat mana yang tak faham. Boleh tak? Okey. Kalau okey, kita nak proceed dengan coding. Kita ada 8 minit je lagi. Siapa nak share coding? Bila dah ada, saya buat coding yang soalan last je lah, boleh. Saya buat coding soalan last ni. Kita cuba run coding soalan yang terakhir. Soalan yang lain tu awak cuba buat. Okay. Soalan last, soalan nombor 5. Okay. Benda ni kena praktis selalu. Kalau tak selalu kita confuse nanti. Macam apa drive kereta lah kot. Kalau lama tak bawa akan rasa takut. Saya lah. Okay. Saya buang, saya letak komen lah dekat belakang supaya awak boleh nampak. Okay. Okay. So read number. Dia akan jadi input statement. Number equal. Tadi dah pakai Shida. Kita pakai Ganu lah pula. Ganu. Tunggu saya confuse lah. Next. Next. In. Semicolon. Okay. So kita system.out.print. Enter. Number. Semicolon. Okay. Kemudian number not equal 0. Okay. Okay. Yang modulus ni kena ubah. Modulus dalam coding akan jadi simbol persen ni. Dan single equal akan jadi double equal. Yang ni yang kena alert ni. Okay. Modulus jadi persen. Yang single equal jadi double equal. Display jadi system.out.print. Okay, ini pun sama. Okay,
Jangan lupa bila kita dah letak if ni mesti ada letak y, mesti ada open curly bracket dekat situ. Okay, variable kena declare. Kita ada satu variable number ni, saya declare dia terus dekat sini, in. Okay, y, w mesti huruf kecil. Okay, dah selesai. Kemudian updating. Okay, updating read number, saya ambil je yang ni. Okay. Untuk kali kedua tak perlu declare. Enter next number lah. Nak bagi nampak ayat dia kan. Enter next number untuk updating. So sebelum updating ada close curly bracket. Okay. Yang ini adalah updating. Okay. Kemudian ny maksudnya close untuk, sorry dia bukan close dekat sini. Dia close di sini. Dekat ny ni close. Ny tu close, masuk dalam sikit. Lepas tu kita ada apa-apa nak display kat bawah, tak ada. Jadi terus tutup untuk method main, tutup untuk class. Okay, so saya akan save dulu, kita try run. Save. Okay, compile. Okay, ada error. Kenapa error kat sini? Sebab saya tertinggal semicolon dekat belakang. So, jangan lupa letak semicolon kecuali condition. Yang lain semua ada semicolon. Okay, kita cuba clearkan, compile balik. Okay, run. Okay, enter number saya masuk 4. So, apa yang keluar sepatutnya? The number is even number. Even. Sekarang, even pandai. Sekarang dia bercantum ni. Saya tak nak dia bercantum macam ni. Susah nak tengok. LN. LN, betul. Nak LN di sini. Okay, letak LN di sini. Maksudnya lepas keluar number is even ataupun number is odd, untuk next number tu dia akan pergi ke bawah. Okay. So nombor 4 dia akan keluar even. Okay, kalau saya masuk 9 dia akan keluar odd. Macam tu lah. Dan seterusnya. Okay, masuk kosong dia akan stop. Okay, ini coding dia. Sebab tu comment ni penting. Comment ni untuk more readability. Okay. Alright, tengok dulu coding dia. Okay. Boleh ke? Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Saya harap explanation saya ni menjawablah kepada pening kepala tadi. Saya tak tahulah boleh kurangkan sedikit ke tidak pening tu. Dah okey ke? Dah kurang sikit ke? Nak kurangkan sepenuhnya mungkin kena praktis lagi. Kalau dapat kurangkan sedikit pun dah okey. Alright. So ini coding dia dan tu output dia. Okay. So kelas petang ni mungkin kita stop di sini. Kalau katakan nanti awak cuba run coding untuk soalan-soalan yang lebih tu, kalau ada error nak minta saya bantu boleh je Roger, okay? Okay, yang dekat Google Meet ada apa-apa nak tanya? Untuk petang ni kita stop sampai sini sahaja dulu. Okay, keep practice. Kalau ada masa buat lagi. Buat benda yang sama pun tak apa sampai awak betul-betul hadam. Okay, yang dekat depan saya ada soalan? Ada? Tak ada? Error? Ya, betul. Okay. Tak perlu cari seorang baru, buat latihan yang sama bagi faham je. Okay. Okay, terima kasih yang datang kat sini. Terima kasih korbankan masa, tenaga kan. Datang ke sini menemani saya. Kalau tak memang saya redha je sebenarnya macam tak apalah tanggungjawab saya kena duduk sini. So saya datang tapi macam tak sangka pula ada. Terima kasih banyak-banyak, saya begitu menghargai awak. Tapi yang tak datang pun Medan hargai juga sebab join dekat Meet dan aktif. Terima kasih banyak-banyak. Okay.
Mudah-mudahan kita semua selamatlah dan dilindungi. Okey, dan harap boleh, biasanya parent yang risau, macam saya pun mak kan. Anak saya hari tu pun duduk asrama, saya pun risau. Jadi harap boleh menenangkanlah keluarga masing-masing dengan keadaan sekarang ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak semua yang ada kat depan saya dan yang ada kat dalam Google Meet. Kita jumpa lagi next week insya-Allah. Dan next week adalah practical test 2. Soalan selection. Janganlah takut, madam ada masa korang buat practical test tu. Okay. Repetition. Untuk practical test 2, saya macam ada 3 soalan dan saya macam tak nak assign nama. Korang pilih sendiri dan antara 3 tu ada 1 soalan repetition. Dah mungkin buat satu tu, tutup dulu recording. Dan lagi saya sebenarnya malas nak edit. Selalunya saya main upload je. Bila nak edit